Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak 5 Bakawali, apa khabar? Saya mengharapkan kamu semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat, insya-Allah. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, sudah lama tidak jumpa ya. Baiklah, pada hari ini saya akan kongsikan bersama kamu satu tajuk kefahaman, kefahaman, iaitu kefahaman surah Al-Ma'un, kefahaman surah Al-Ma'un. Sebelum itu, jom sama-sama kita dengar dan hayati bacaan surah Al-Ma'un yang dibaca oleh Muzammil Hasballah. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Sambung Baik, untuk kefahaman surah Al-Ma'un, kelas 5 Bakawali, kamu boleh lihat muka surat 19, buku teks tahun 5. Surah Al-Ma'un adalah surah yang ke-107 yang bererti pertolongan. Baiklah, surah ini diturunkan di Mekah. Biasanya ayat-ayat pendek, biasanya ayat makkiyah, iaitu turun di Mekah. Ia mengandungi 7 ayat. Kalau kamu teringat dalam peperiksaan, kalau keluar soalan daripada surah Al-Ma'un, kamu bilanglah, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, 1 sampailah akhir, macam tu. Baik, seterusnya dinamakan surah Al-Ma'un kerana terdapat perkataan Al-Ma'un pada akhir surah itu. Wa yamna'unal ma'un. Kenapa dinamakan Al-Ma'un? Kerana terdapat perkataan Al-Ma'un pada akhir surah Al-Ma'un. Baiklah, kita sambung lagi. Allah menjanjikan balasan buruk kepada mereka yang tidak memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Baik, kamu tengok muka surat 20, muka surat 20. Okey, dah tengok semua muka surat 20. Ya, Aidil Wahmi berada di depan buku tak? Aisyah Sofia, Amirul Danish ada ke tak hari ni? Yus Darwish ada, Syasha Nur Iman ada ke tak? Muhammad Ilman Demi ada ke? Siti Nurfatihah ada? Okey, baiklah. Kita tengok terjemahan surah Al-Ma'un.
Ayat yang pertama. Al-Quran ini ayat dulu baru nombor. Ya. Kalau kita nombor 1 nama siapa kan? Tetapi Al-Quran ayat dulu barulah nombor. Contohnya ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Barulah nombor 1. Itulah ayat yang pertama. Faham? Baik. Ayat yang pertama maksudnya ataupun terjemahannya. Tahukah engkau akan orang yang mendustakan agama meliputi hari pembalasan? Boleh lihat pada muka surat 20 buku teks tahun 5. Baik. Ayat yang kedua. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang itu ialah yang menindas serta berlaku zalim kepada anak yatim. Zalim ini, apa dinamakan zalim? Zalim ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Contohnya kita pakai songkok atas kepala, kita letak di kaki. Itu pun dinamakan zalim juga. Ya. Baik. Kepada siapa? Kepada anak yatim. Ya. Baik, nombor 3. Ayat yang ketiga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan ia tidak menggalakkan untuk memberi makanan yang berhak diterima oleh orang miskin. Ayat yang keempat. Fawailul lil musallin. Maka kecelakaan besar bagi mereka yang solat. Solat yang macam mana? Allazina hum an solatihim sahun. Ya, iaitu mereka yang berkeadaan lalai daripada menunaikan solat. Solat juga ingat Beyblade, solat juga tapi ingat jiran sebelah. Ya, jiran sebelah buat ayam percik, kita pun ingat dalam solat. Itu dinamakan lalai juga. Ya, ataupun tahun ni tak dapat duit raya lah, aku tak balik kampung, contohnya. Ya, lalai dalam solat. Baik. Ayat seterusnya, ayat yang ke-6. Ya. Allazina hum yura'un. Juga bagi mereka yang berkeadaan riak. Riak itu, apa itu riak? Riak perbuatan baik, bukan perbuatan buruk. Perbuatan baik ataupun amalan baik yang dilakukan bukan kerana Allah. Bukan kerana Allah, bahkan ingin mendapat pujian manusia. Buat-buat rajin. Si A buat-buat rajin. Nak dapatkan perhatian, tapi dia tak berniat kerana Allah. Ataupun membaca Al-Quran. Baca Al-Quran tetapi dalam hatinya dia bukan niatkan kerana Allah, tetapi untuk mendapat pujian mak, pujian ayah, pujian adik-beradik yang lain. Nak suruh orang sayang dia, nak dapatkan pujian itu. Jadi dia baca Quran, tapi hatinya lain. Nak dapat pujian sahaja, bukan lillahi ta'ala. Itu juga dinamakan riak. Baik. Ayat yang terakhir. Wa yamna'unal ma'un. Dan mereka yang tidak memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. Orang memerlukan, orang susah contohnya. Tetapi kita enggan memberi pertolongan. Itulah terjemahan daripada surah Al-Ma'un. Apakah intisari surah Al-Ma'un? Dalam surah ini Allah menjelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama yang mesti kita jauhi. Orang dustakan agama, kita perlu jauhi. Baik, yang pertama, bersikap kasar dengan anak yatim. Bersikap kasar. Anak yatim dah lah susah. Kita kaya contohnya, tetapi sedikit pun kita tak nak bagi pertolongan. Lepas tu kita bersikap kasar. Kalau nak pinjam barang, kalau dia nak pinjam barang, kita bagi campak-campak macam tu saja. Itu dinamakan bersikap kasar terhadap anak yatim. Tidak menggalakkan orang lain memberi makan kepada fakir miskin.
Tidaklah dia tak nak sedekah, dia tak galakkan orang untuk bersedekah, ya. Na'udzubillahi min zalik lah, ya. Baik, seterusnya lalai dan cuai melakukan ibadat solat. Solat ini fardu ain, ya, fardu ain. Maknanya wajib, ya, kalau cukup syarat-syarat tertentu. Baik. Solat fardu wajib. Solat sunat, sunat lah, solat duha sunat, tahajud sunat, tarawih sunat, ya, itu bukan wajib, ya. Tetapi lalai dan cuai melakukan ibadat solat perlu kita jauhi. Seterusnya, suka menunjuk-nunjuk kebaikan yang mereka lakukan, suka tunjuk-tunjuk kebaikan. Contohnya, kamu solat duha sampai berapa? Sampai 12 rakaat, 6 kali salam, ya. Kamu tunjuk bukan niat kerana Allah, tetapi nak menunjukkan bahawa kamu melakukan perbuatan itu untuk meraih apa? Untuk meraih pujian daripada manusia. Baik, seterusnya, enggan mengeluarkan bantuan kepada orang lain. Tengok orang buta lalu nak seberang jalan, buat indah tak indah saja, ya. Afnan ada hari ini, Afnan, ya, apa khabar? Ya, Idham ada Idham, Azizan, Izzah Khairina, ya, Nurul Zulaikha, apa khabar, ya? Muka surat berapa Nurul Zulaikha? Muka surat 22 sekarang ini, ya, pengajaran daripada surah Al-Ma'un. Sharifah Batisha ada? Siapa yang tak ada? Akif Haziq di kampung lagi ke? Muhammad Hakim Salihin ada tak hari ni? Ya, Hakim Salihin. Iris Nur, Aisyah, Ifti Kasrina ada. Azim Hakim, Dagfal, ya, apa khabar semua? Saya mengharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat, ya, dapat melakukan ibadat puasa, ya. Baik, seterusnya, pengajaran daripada surah Al-Ma'un. Ya, ada 3 pengajaran dalam buku teks. Semuanya saya rujuk melalui buku teks. Ya. Rujukan utama untuk sekolah rendah ialah buku teks. Baik. Yang pertama, berkasih sayang sesama manusia, terutamanya kepada anak yatim. Tiada ayah, ya, yatim piatu tiada ibu dan bapa. Baik, yang pertama menjalinkan silaturahim. Kita berkawan semua lapisan lah, ya, yang kaya, yang miskin, kita berkawan, sama-sama berkawan. Tak perlu pilih kawan, ya. Ini anak petani tak payah kawan, ini anak cikgu kawan, ini anak doktor kawan. Tak perlu memilih kawan. Okey? Semuanya kita menjalinkan satu sama lain lah, sebab darjat kita pun tak boleh bawa ke mana-mana, kalau masuk kubur nanti tak ada darjat, datin ke, datuk ke, datin seri dan sebagainya, tidak ada darjat di sisi, Allah tak pandang pun darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Baik, yang kedua, menjauhi permusuhan, bergaduh, dengan anak yatim tak perlu, ya. Seterusnya, bergaul dan menjaga tata susila. Ya, yang ini saya harap kamu fahamlah, ya, bergaul dengan menjaga tata susila. Baik, seterusnya melakukan ibadat dengan bersungguh-sungguh. Pengajaran daripada surah Al-Ma'un, ya, melakukan ibadat dengan bersungguh-sungguh. Yang pertama, niat yang pentingnya mestilah ikhlas. Yang kedua, menjauhi riak. Amalan baik yang dilakukan untuk meraih pujian, ya. Baik. Yang ketiga, melazimi ibadat fardu dan juga sunat. Kita buat dua-dua, ya. Fardu jangan tinggal. Ya, sunat kita makin bertambah dan juga makin bertambah dari hari ke hari. Baik. Yang ketiga, memupuk sikap suka membantu mereka yang dalam kesusahan, ya. Surah Al-Ma'un ini juga dapat memupuk sikap suka bantu orang yang dalam kesusahan. Yang pertama, menderma wang, makanan dan pakaian, ya. Kalau tengok, ya, kelas kamu ada anak yatim, tapi hari ni terlupa bawa duit,
Okey, jadi apa tindakan kamu? Yang pertama, bagi tahu guru kelas dulu lah. Kalau kamu pun tak cukup duit juga, sekiranya kamu cukup duit, kamu boleh je bagi, seikhlas hati. Kamu bawa spaghetti contohnya, spaghetti kamu lebih, jadi kamu share, makan bersama-sama, dan ataupun pakaian. Pakaian kamu yang dah lama tapi elok lagi, kamu selalu dry clean dekat Dopi dan sebagainya. Jadi kamu sedekahkan kepada mereka yang memerlukan. Seterusnya, membantu ibu bapa dan guru. Bantu ibu bapa di rumah. Kamu dah besar dah kan, 11 tahun ni dah besar dah. Zaman dulu orang dah kahwin dah 11 tahun ni. Kamu nak kahwin tak? Tak sesuai lagi lah. Walaupun PKP, tak ada kerja, tak boleh lagi lah. Kalau tidak mampu untuk melaksanakan kahwin ni besar sebenarnya. Besar amanah tersebut sebenarnya. Bukan suka-suka nak kahwin. Baik, membantu ibu bapa dan guru. Boleh bantu guru dekat sekolah dan sebagainya. Baik, nombor 3, membantu rakan yang belum menguasai pelajaran. Sama-sama bantu. Contohnya, kawan kamu tak faham nombor perpuluhan, kamu boleh bantu ajar. Kalau kita ajar orang, kita mudah ingat. Kita mudah ingat dan mudah melekat dalam fikiran kita sebab kita ulang apa yang kita belajar tadi, dan insya-Allah semuanya akan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Baik, Arif Rozain, kamu faham tak hari ini kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang kefahaman surah Al-Ma'un. Kena hafal ya ayat, kena hafal terjemahan, 7 ayat sahaja. Sebab Bismillahirrahmanirrahim tu kamu dah tahu maksudnya apa, Jadi Arisa Kaisara jangan lupa hafal, Safia Adina ada tak hari ni? Nur Aina Farisha. Nur Aina Farisha. Jangan lupa hafaz kefahaman surah Al-Ma'un. Anis Syashada. Hai Anis. Kasih Lailatul Qadar. Kasih Lailatul Qaira. Kamu berada di mana? Di kampung ke? Dalam talian ini ke Rabiatul Adawiyah? Assalamualaikum, hai. Siapa lagi saya tak sebut? Harap saya semua dah sebut. Baik, Zamir Syed. Apa khabar Zamir? Baiklah, latihan kamu. Latihan kamu. Yang pertama, kamu kena tulis. Tulis tentang surah Al-Ma'un. Surah Al-Ma'un. Buat peta writing sikit. Buat pula lah mendefinisikan surah Al-Ma'un. Baik. Yang kedua, kamu kena hafaz. Hafaz macam mana? Hafaz ayat, lepas tu hafaz terjemahan dan baca faham apa yang surah Al-Ma'un nak. Intisari surah Al-Ma'un ini tentang apa? Terusnya pengajaran. Baiklah, itu saja daripada saya pada hari ini, Jumaat 8 Mei 2020. Selamat berpuasa dan semoga jumpa.